Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Semenjak Tun Tengku Maimun Tuan Mat membangkitkan isu campur tangan politik dalam pelantikan hakim sehingga mencadangkan Perdana Menteri tidak diberi sebarang peranan di dalamnya, badan-badan bukan kerajaan, majlis peguam, ahli-ahli politik, orang ramai nampak seperti sebulat suara menyokongnya. Mereka menyokong cadangan menghapuskan peranan Perdana Menteri dalam pelantikan hakim, seolah-olah Perdana Menteri tidak ada cara lain untuk meletakkan calon pilihannya. Serahkan kepada orang politik, apatah lagi seorang Perdana Menteri, dan lihatlah apa yang dilakukan mereka. Saya tidak percaya ada Perdana Menteri yang akan pergi ke Parlimen untuk membuat undang-undang memotong namanya sendiri dalam urusan sepenting itu. Jika undang-undang seperti itu berjaya diadakan sekalipun, ia tidak bererti pengaruh Perdana Menteri akan luput. Lagi pula, tanpa peranan Perdana Menteri, mungkin ketua hakim negara yang akan melantik orangnya mengisi jawatan-jawatan itu. Di antara penyokong-penyokong itu terdapat mantan-mantan Perdana Menteri. Malah, Tun Dr. Mahathir Mohamad turut mempengerusikan satu persidangan meja bulat yang meluluskan resolusi menyokong cadangan itu. Kebocoran minit mesyuarat SPK Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman menampakkan seolah-olah kesalahan tertumpu kepada Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan Tan Sri Teriruddin Muhammad Saleh. Maka, Majlis Peguam pun mengadakan tunjuk perasaan besar-besaran membantainya apabila Perdana Menteri memberitahu pemberita bahawa senarai nama calon-calon itu telah dikemukakan kepada Majlis Raja-Raja, bahawa nama Tan Sri Teriruddin tidak ada dalam senarai itu, dan nama calon yang terpilih akan diisytiharkan esok. Penunjuk perasaan gembira mereka telah menang. Pada 17 Julai 2025, pejabat ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan mengeluarkan kenyataan media antara lain mengatakan bahawa atas nasihat Perdana Menteri dan setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja, Yang di-Pertuan Agong telah melantik Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh sebagai Ketua Hakim Negara, Datuk Abu Bakar Jais sebagai Presiden Mahkamah Rayuan, dan Datuk Azizah Nawawi sebagai Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Dalam rencana ini, saya akan membincang pelantikan Datuk Wan Ahmad Farid sebagai Ketua Hakim Negara sahaja. Perkataan yang digunakan dalam kenyataan ini adalah peruntukan perlembagaan mengenai pelantikan hakim. Bahawa kenyataan itu dibuat oleh pejabat ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan adalah satu yang betul. Majlis Raja-Raja hanya perlu dirunding. Pendapatnya tidak perlu diikuti. Yang di-Pertuan Agong dikehendaki mengikut nasihat Perdana Menteri. Tidak ada sebab mengapa Majlis Raja-Raja patut mengisytiharkannya. Maka pengerusi Majlis Peguam pun mengeluarkan kenyataan menyambut baik pelantikan itu, mengucapkan tahniah kepada Wan Ahmad Farid, memujinya kerana menarik diri daripada membicarakan permohonan Queen Counsel dalam kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau tertarik dengan beberapa petikan dalam penghakimannya mengenai kebebasan mahkamah dan memuji waktunya. Kumpulan Islam pula memujinya kerana keputusannya dalam kes SIS dan kes Lo Siu Hong. Di Dewan Rakyat ada beberapa orang ahli parlimen yang kurang senang dengan latar belakang politiknya. Mari kita imbaskan latar belakangnya. Beliau berasal dari Terengganu, berkelulusan undang-undang dari University of West London. Semenjak
Tun Tengku Maimun Tuan Mat membangkitkan isu campur tangan politik dalam pelantikan hakim sehingga mencadangkan Perdana Menteri tidak diberi sebarang peranan di dalamnya. Badan-badan bukan kerajaan, majlis peguam, ahli-ahli politik, orang ramai nampak seperti sebulat suara menyokongnya. Mereka menyokong cadangan menghapuskan peranan Perdana Menteri dalam pelantikan hakim, seolah-olah Perdana Menteri tidak ada cara lain untuk meletakkan calon pilihannya. Serahkan kepada orang politik, apatah lagi seorang Perdana Menteri, dan lihatlah apa yang dilakukan mereka. Saya tidak percaya ada Perdana Menteri yang akan pergi ke Parlimen untuk membuat undang-undang memotong namanya sendiri dalam urusan sepenting itu. Jika undang-undang seperti itu berjaya diadakan sekalipun, ia tidak bererti pengaruh Perdana Menteri akan luput. Lagi pula, tanpa peranan Perdana Menteri, mungkin ketua hakim negara yang akan melantik orangnya mengisi jawatan-jawatan itu. Di antara penyokong-penyokong itu terdapat mantan-mantan Perdana Menteri. Malah, Tun Dr. Mahathir Mohamad turut mempengerusikan satu persidangan meja bulat yang meluluskan resolusi menyokong cadangan itu. Kebocoran minit mesyuarat SPK Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman menampakkan seolah-olah kesalahan tertumpu kepada Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan Tan Sri Teriruddin Muhammad Saleh. Maka, Majlis Peguam pun mengadakan tunjuk perasaan besar-besaran membantahnya apabila Perdana Menteri memberitahu pemberita bahawa senarai nama calon-calon itu telah dikemukakan kepada Majlis Raja-Raja, bahawa nama Tan Sri Teriruddin tidak ada dalam senarai itu dan nama calon yang terpilih akan diisytiharkan esok. Penunjuk perasaan gembira mereka telah menang. Pada 17 Julai 2025, pejabat ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan mengeluarkan kenyataan media antara lain mengatakan bahawa atas nasihat Perdana Menteri dan setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja, Yang di-Pertuan Agong telah melantik Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh sebagai Ketua Hakim Negara, Datuk Abu Bakar Jais sebagai Presiden Mahkamah Rayuan, dan Datuk Azizah Nawawi sebagai Hakim Besar Sabah dan Sarawak.